Dekat tangan saya sekarang ni ada macam-macam jenis bateri. Okey, sekarang macam mana nak kira bateri pula? Nak kira dia punya watt lah, dia punya voltage lah, dia punya current lah. Sebab kita nak buat kerja DIY ke apa kan, kita nak tahu macam mana kita nak kira dia. Dalam video ni saya akan share. Jom. Okey, bateri dia tak susah sebenarnya. Macam kat tangan saya ni ada beberapa jenis bateri. Ini bateri lithium ion. Okey, ini pula bateri yang AA kita. Ini bateri AAA. Ini daripada nickel metal hydride. Untuk bateri, first biasanya kita tahu adalah dia punya voltage. Okey, ni contoh AA punya bateri. Nampak tu dia tulis 1.2 volt. Ini bateri AA biasa dia tulis 1.5 volt. Tapi kalau AA yang rechargeable biasanya dia tulis 1.2. Rechargeable dia tulis 1.2. Dia berbeza voltage dia adalah disebabkan dia punya komposisi bahan kimia, chemical dalam ni. Tapi boleh guna. Sebab apa? Sebab kita punya device, contohnya kita punya remote control ke apa, memang dibuat mengikut spesifikasi bateri ni. Kalau contoh dia tulis 3 volt punya bateri, dia suruh pakai 2 je bateri AA, jadi 1.5 volt tambah 1.5 volt dapat dalam 3 volt. Jadi 3 volt tu sebenarnya kita boleh guna lebih sikit, 3.3 volt, ataupun kita boleh bawah sikit. Maybe dalam 2.5 volt, 2.4 volt boleh guna. Itu range voltage untuk setiap peralatan tu. Dia biasanya dia tak perlu tepat sangat. Dia ada margin sikit dia bagi supaya kita boleh guna peralatan tu tanpa masalah. Okey, andai kata saya ambil satu bateri AA biasa ni yang pakai buang, dia sebenarnya bukan 1.5 volt, dia lebih sikit. Okey, kalau saya tengok sini pakai saya punya multimeter ni, nampak dia tulis 1.635. Dia lebih sikit daripada 1.5. Bila bateri ni kita dah guna makin lama makin tinggal sikit dia punya capacity dia, voltage dia maybe akan turun sampai 1.3 macam tu. Berbeza dengan kita punya bateri contoh rechargeable ni. Okey, kalau saya check bateri rechargeable ni berapa? Nampak? 1.19. Ini tidak full charge ni. Kalau full charge dia boleh pergi ke 1.3 ke 1.4, tak silap saya lah. So memang nampak dia punya voltage dia tak sama. Tapi kita boleh guna dekat kita punya device yang dia tulis AA ke AAA, boleh guna. Okey, ini settle bab AA. AA, AAA lebih kurang je. 1.5 juga, 1.5, 1.2, 1.6. Dia macam tu, lebih kurang je. Tak ada masalah. Okey, contoh saya ada iPad saya sini. Okey, sekarang kita tahu dia punya voltage. Yang AA punya bateri, okey, dia punya voltage dia dalam 1.5 volt. Okey, sekarang kalau kita ada bateri 2 AA ni, ini positif, ini negatif. Kalau kita gabungkan secara bersiri tu maksudnya positif akan pergi ke negatif yang depan, dia akan jadi gabung sini. Jadi manjang macam ni kan. Ini bersiri. Kalau kita gabungkan secara bersiri, voltage yang ini akan tambah voltage yang ini. Voltage dia 1.4. Contoh ini 1.4 volt sebab ini dah kira full charge lah ni, 1.4 ni. Okey, 1.4 volt. Yang bateri nombor 2 ni 1.4 juga. Dua-dua ni 1.4. Kalau bersiri kita akan tambah dia punya voltage. Okey, jadi bila ada dua bateri ni, kita tambahkan 1.4 dengan 1.4, kita akan dapat 2.8. Okey, contoh saya buktikan, saya letak kat negatif. Nampak tu? Dalam 2.8 volt. Nampak? Dia hanya tambah sahaja, kan? Untuk memudahkan lagi, saya akan pakai yang ada case ni, saya akan gunakan bateri lithium ion. Ini besar sikit sebab satu bateri ni dalam 4.1 volt ataupun 4.2 volt. Kita akan dapat dalam ini 4.1 volt kan? 4.16. Sama juga yang ini. Ini pun maybe lebih kurang dia punya voltage dia 4.16 juga. Lebih kurang. Kalau saya gabungkan, saya ulang balik saya akan gabung secara bersiri. Okey, merah positif, hitam negatif. Bila saya gabungkan secara bersiri, yang positif bateri belakang ni akan connect dengan negatif bateri depan kita. Saya akan gunakan connector ni bagi mudah sikit. Okey. Ni positif yang bateri belakang, letak connect sini. Gabung dengan bateri negatif yang depan. Positif connect pada negatif. Ini akan bermaksud kita punya sambungan ni adalah bersiri. Okey, sekarang saya check dia punya voltage. Voltage dia 8.33. Dia tambahkan dua-dua ni. Satu ni 4.16, 4.16. Kita gabung dua-dua dapat lebih kurang 8.33. Ini kita tambah saja.
Kalau parallel pula, selari kan kita biasa dengar kalau orang sebut dalam bateri ni ada bateri bersiri, ada bateri selari. Bersiri tu adalah kita gabungkan secara bersiri macam ni. Positif ni connect dengan negatif belakang ni. Kalau selari ataupun parallel, okey, kita akan gabungkan positif dengan positif, negatif dengan negatif. Macam ni. Positif positif, merah dengan merah, hitam dengan hitam. Ini kita gabungkan connection ni, kita panggil selari. Bila selari macam ni, voltage dia sama. Contoh ini ada 4.16, ini pun 4.16. Kita gabungkan dua-dua ni jadi selari, okey, ataupun parallel. Dia punya voltage akan sama, 4.16. Yang berubah adalah dia punya capacity. Okey, capacity tu adalah ini, sekejap ni contoh ni 3600, ini adalah dia punya capacity. Milliampere. Contoh ni unit ni 3600 milliampere. Ini capacity bateri kita. Kalau tanya saya, ini maybe dalam 2000 milliampere, sebab dia dah kurang sikit bateri lama. Jadi kalau 2000 tambah 2000, kita akan dapat dalam 4000 milliampere. Tapi dia punya voltage dia sama. Contoh saya gabungkan positif dengan positif. Tengok dia punya voltage. Nampak? 4.16. Sama voltage dia. Bila bateri tu selari ataupun parallel bahasa Inggerisnya, okey, kita akan voltage dia sama. Kalau selari, kalau bersiri voltage dia tambah. Tadi voltage, sekarang masuk dia punya current. Sekarang current ataupun arus. Ni biasa orang yang tak biasa dengan elektrik dia akan keliru sikit. Apa beza voltage dengan current? Voltage dengan dia punya arus dia. Voltage ni kita biasanya kira berapa besar dia punya voltage. Kalau current ni kita akan kata berapa kuat current tu. Voltage tu adalah kita punya size pipe ni. Okey, dan arus tu adalah dia punya kekuatan air yang keluar pada size pipe kita. Contoh, saya buka slow. Okey, saya buka slow, air ni akan keluar slow walaupun size pipe tu besar. Untuk bateri kita bukan sentiasa keluar air maksimum macam ni. Bukan. Dia bukan sentiasa keluar maksimum macam ni. Dia akan keluar ikut keperluan kita. Kalau load kita tu hanya memerlukan air macam ni je, air yang arus dia sikit, dia akan bagi voltage sama, besar dia sama, tapi dia akan keluarkan dia punya tenaga tu dalam arus sikit je, ikut keperluan kita punya load, kita punya device yang kita guna. Kalau device tu gunakan power yang tinggi, current dia akan keluar banyak. Pump itu. Yang arus tadi tu depend pada kita punya kemampuan bateri kita untuk keluarkan arus tinggi. Kalau macam dalam case pipe ni, kalau saya punya rumah saya tekanan tinggi, boleh produce tekanan kuat, jadi air tu boleh produce kuat lah. Kalau saya punya bateri tu tak boleh keluarkan arus yang tinggi, maka tekanan yang dikeluarkan dekat sini pun, arus keluar ni pun akan sederhana je, tak boleh tinggi sangat. Sebab itu maksimum dia. Tapi itu depend pada load kita. Kalau load kita boleh terima current tinggi ataupun dia punya arus ni tinggi, dia akan terima arus yang tinggi. Kalau tidak, kita akan dapat sikit saja. Macam ni. Jadi current ni adalah dia punya daya tolakan tu. Kita tolak ke depan tu kan. Contoh ni depan, tolak ni. Ini adalah dia punya current, dia punya arus. Okey, unit dia A ataupun ampere. Tolak ke depan ni, berapa kuat dia tolak ni. Contohnya semua ni kita anggap sebagai pipe kan. Ni pipe. Arus tu adalah arus tolakan dia, tapi saiz lubang pipe ni adalah dia punya voltage. Okey, nampak? Kalau saiz dia besar, current sikit, dia akan air tu meleleh macam ni lah. Air meleleh je. Tapi kalau saiz dia besar tapi arus dia pun besar, dia punya air tu akan mancut keluar macam ni. Ini hubungan antara voltage dan current. Okey, voltage dengan arus. Contoh, saya ada dua kereta kontrol ni. Satu crawler saya saiz kecil. Contoh yang kecil ni. Kecil ni guna sama juga 7.2 volt. Ini pun guna 7.2 volt juga, tapi besar. Bila besar, motor dia pun besar. Bila motor besar, dia akan guna power yang tinggi. Yang besar ni akan gunakan current yang lebih tinggi daripada kita punya kereta yang kecil ni, walaupun dia punya voltage dia sama. Jadi kalau saya pakai bateri tu tak boleh mampu provide current yang tinggi, saya punya kereta besar ni tak boleh gerak laju. Walaupun voltage dia betul dah 7.2 volt, tapi dia tak boleh nak provide current tinggi, current yang cukup. Ini akan gerak slow saja. Nampak? Itu beza current. Depend pada bateri. Kalau bateri tu mampu provide full current yang kita punya load ni perlukan, kita punya device akan perform optimum. Kalau tidak, kita punya device tak boleh perform baik sangat, sebabnya dia punya current tak cukup. Dia umpama macam kita punya pipe tu,
Kita nak guna untuk siram pokok boleh. Tapi bila kita nak letak kita punya pipe tu, kita nak salurkan pipe kita pada sistem pancur air ke kan, yang kita boleh sembuh air kuat-kuat tu kan. Kalau air tu slow, tak boleh nak sembuh sangat. Kalau air kita tekanan tinggi, kita boleh sembuh kuat-kuat laju. Nampak? Itu beza dia. Kalau ada keperluan untuk jadi penyembuh, untuk sembuhkan air tu, kita perlukan current yang tinggi ataupun kita perlu arus yang tinggi pada kita punya pipe. Sama macam kita punya device ataupun barang yang menggunakan bateri tu. Voltage dah ada. Voltage ni dia punya simbol dia V. Current pun kita dah ada. Current ni simbol dia I. Okey, current. Sekarang kita ada kita punya power. Power, tenaga dia. Unit dia punya simbol dia adalah P. Okey, power. Unit untuk power adalah watt. Power unit dia watt. Okey. Nak tahu kita punya power, kita simply kali saja voltage kali dengan current. P sama dengan I, current kita kali dengan V, voltage kita. Okey, contohlah saya ada bateri sini, saya ada load sini, saya punya LED ni. Okey, saya connect antara positif dan negatif ni. Negatif. Okey. Lampu saya menyala. Okey, voltage ni kita tahu. Voltage dia dalam 4 bila dah guna dan 3.9 volt bila dah guna ni. Sekarang ini voltage kita. Bila kita guna load ni dia akan drop sikit. Jadi untuk current saya akan gunakan saya punya multimeter ni. Satu lagi multimeter. Yang ini multimeter yang kalau korang nak tengok yang ini, saya akan letak link dia. Sebab itu agak senang kat guna ni. Untuk tengok voltage semua senang lah. Okey, saya akan tengok berapa saya punya current. Okey, sini dengan sini. Okey. Dalam lampu ni, ini current saya 0.54 ampere. P sama dengan I dia adalah 0.54 ampere kali dengan V kita akan tulis 4.16 sama dengan 2.24 watt. Ini unit dia watt. So power kita untuk saya punya lampu LED ni, untuk LED kecil ni adalah 2.24 ni. 2.24 watt. Kita simply kali je V kali dengan I. Voltage kita kali dengan arus, kita akan dapat dia punya power. Sekarang macam mana kita nak tahu capacity bateri ni? Untuk capacity kita boleh kira dua benda. Okey, satu adalah dia punya Q, iaitu kita punya charge. Charge capacity. Ini sama dengan Q ni sama dengan kita punya arus current kita yang boleh keluar dalam masa sejam. Ini T. T ni sejam tau. Maksudnya contoh saya punya bateri ni kan, dalam 1 jam berapa banyak current dia boleh keluarkan. Kalau ikutkan bateri rating saya ni, satu bateri ni dalam 2000 mAh ataupun 2 mAh. Bila saya buat dalam parallel 2 ni, dia akan jadi tambah dia punya capacity dia. Voltage sama, tapi capacity dia tambah. Daripada 2000 tambah lagi 2000, jadi 4000 mAh ataupun 4 mAh. Okey. Charge capacity untuk saya punya bateri saya ni, QB contoh saya ambil bateri saya ni sama dengan 2000 mAh kali 2, sebab saya ada 2 bateri kan. Jadi sama dengan 4000 mAh. Jadi 4000 ni saya nak tukar kepada mAh, saya tolak ke tepi. Okey, mili kan 3 titik perpuluhan 1 2 3. Total dia 4 mAh. Ini saya punya capacity 2 bateri ni. Yang kita buat eksperimen tadi kan. Ini capacity dia 2 bateri. Ini kalau capacity kita kira dia punya charge. Satu lagi capacity adalah dia punya power capacity. E sama dengan Q kali dengan V. Q kita dapat. Q ni total charge yang kita simpan dalam masa sejam, yang boleh keluar dalam masa sejam, 4 mAh. Untuk dapatkan E, kita punya total power, Q sama dengan 4 kali dengan V. V kita adalah 4.16 tadi, contoh. Sama dengan 16.164 watt hour, watt jam. Okey, ini kita punya power, kita punya
capacity. Capacity kita boleh kira Q dia, ataupun kita boleh kira dia punya E. E ni untuk unit watt jam, Q dalam unit M hour. Yang ada dok tulis-tulis berapa M hour dekat kita punya bateri ni, 3600 mAh ni, ini adalah dia punya Q, dia punya charge capacity dia. Berapa banyak current yang dia boleh keluarkan dalam masa 1 jam. Alright, faham Tapi bila kita nak kira properly berapa banyak tenaga yang disimpan, kita akan gunakan E, di mana kita ambil yang Q ni, tadi yang 3.6 ni, kita kena kali dengan voltage dia. Voltage dia kalau macam ni 1.2 kali 1.2, kita dapat berapa dia punya watt jam. Biasanya watt jam ni properly kita nak kira berapa banyak current dia punya power dia, power yang disimpan. Contohnya saya ada bateri besar ni, power pack ni kan, ini dalam 500 watt jam. E sama dengan Q kali V. Okey, kalau contoh saya dah tahu dah saya punya V dalam saya punya bateri ni berapa. Saya dah tahu dah V dia adalah 12 volt untuk yang ini. Jadi kalau saya nak tahu berapa dia punya Q dia, yang macam contoh kita dekat bateri kita ni kan biasa dia tulis 3600 kan. Ini dia punya Q. Tapi kalau saya nak dapatkan Q dia dekat saya punya bateri ni, bahagi je voltage dia. Kalau contoh 500 watt hour, bateri besar ni 500 watt hour, bahagi dengan voltage dia 12, 41.6 mAh kali 1000, kita boleh kata 41,000 mAh untuk saya punya bateri gerabak besar ni. So itulah dia asas bateri. Kira bateri dia punya parallel macam mana, bersiri dia akan tambah voltage. Kalau parallel dia punya voltage sama, tapi dia punya capacity berubah, bertambah capacity. Sebabnya voltage sama, capacity bertambah. Satu lagi, bila kita parallelkan kita punya bateri ni kan, samakan dia punya terminal, positif dengan positif, negatif dengan negatif, dia bukan sahaja menambahkan dia punya capacity, tapi dia menambahkan kemampuan dia untuk hasilkan current tu. Current yang dia boleh produce adalah lebih tinggi. Tapi depend. Current tu depend pada kita punya load. Andai kata load kita ni gunakan yang tadi kita buat ni kan, dapat dalam 0.05 ampere contoh, itu dia punya current. Andai kata satu bateri kita ni tak boleh nak bagi 0.5 ampere, maybe dia boleh provide dalam 0.25 ampere. Jadi macam mana kita nak buatkan kita punya device kita punya load ni boleh berfungsi dengan baik? Kita parallelkan dua bateri. Satu ni bateri boleh mampu provide current dalam 0.25. Kita tambah satu lagi bateri, kita akan dapat dalam 0.5. Jadi kita dah ada current yang cukup untuk menghidupkan kita punya lampu LED ni dengan sempurna. Dia cukup makan dia. So itulah dia bateri. Okey, saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Okey, kalau korang tertarik nak tengok apa multimeter yang senang ni, sebab ini automatik, tak payah nak pusing-pusing tukar-tukar bagai ni. Dia boleh automatik kita kira voltage, boleh automatik kira AC punya voltage, boleh automatik kita nak tengok value perintang, boleh pakai yang ini lah. Yang ini simple punya mini, tapi dia tak boleh tengok current lah. Okey, itu sajalah. Saya harap video saya ini bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum.